Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi Surau, semua ahli jawatan kuasa masjid ataupun surau, para alim ulama, ustaz-ustaz, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat lagi melangkah ke dalam dua tahun, ya, tahun baru Islam 1433 Hijriah. Dan kita baru saja masuk pada tahun Masihi 2012, ya. Dan sambutan yang penuh gilang gemilang, ya. Kita perhatikan di ibu negara, juga di Shah Alam, cuma keadaan sambutan yang agak berbeza lah, ya, kedua-duanya. Bila orang bertanya apa hukumnya ni sambut tahun Masihi ni, ya, jadi menjadi ikhtilaf orang ulama. Ada yang mengatakan harus, ya. Dia serupa juga dengan menyambut perayaan-perayaan hari-hari raya keagamaan mereka. Kerana Masihi, tahun Masihi ini mereka tujukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya kalau kita lihat sejarah Masihi ini, sambutan mereka ini sebenarnya adalah menjurus kepada kekufuran, ya. Bukan istilah dia menyambut Isa itu kerana dia mengikut Isa, tetapi melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kenapa pula dibuat juga di Shah Alam tu? Kerajaan negeri buat, ya, pada malam Minggu ni, tak silap saya itu, di bawah Esko Pendidikan Dr. Halimah. Dr. Halimah buat satu yang agak berbeza dengan di tempat-tempat lain, di mana sebenarnya tujuan dilakukan itu, dibuat majlis itu adalah untuk menyaingi sambutan-sambutan yang caranya batil, yang tidak bertepatan dengan Islam, seperti melakukan pembaziran, agak-agak berapa juta, berapa ribu duit digunakan untuk membakar mercun tu. Dan kita pun tengok sendiri bagaimana seorang ulama yang tersohor kala ini, iaitu Ustaz Azhar Idrus, dia juga petik gitar. Ya. Dan tuan dah tengok belum? Pergi tengok layar YouTube, tengok. Ya, dia petik gitar bukan nak seronok-seronok begitu, tetapi ada matlamat dia untuk menarik anak-anak muda ini supaya mereka bersama dengan Islam itu, yang sebenarnya bukanlah Islam itu sifatnya mengongkong. Islam itu bukan sifatnya begitu jumun. Tidak, tetapi dalam beberapa hal, dalam beberapa perkara yang dibolehkan, yang diharuskan untuk apa? Mencapai matlamat yang lebih besar tadi. Sebab itu kita lihat beribu orang datang, dan mungkin di antara tuan-tuan ada setengahnya ada yang ambil bahagian dalam majlis-majlis ataupun sambutan tersebut. Cuma kalau dalam perayaan ni macam mana? Bila kita sebut perayaan hari Natal, Gongzi Raya, dia kongsi raya kan. Sebab Gongzi Facai itu sama tarikh pula dengan 1 Syawal. Jadi Islam memandang bahawa, dan sebenarnya pun telah difatwakan bahawa tak boleh, ya, tak boleh disamakan. Islam lakum dinukum waliyadin. Rasulullah ataupun Allah Ta'ala dah isytihar dah, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kau nak buat raya, kau punya pasal. Kau nak buat besar-besar, terpulang pada engkau. Tapi bagi aku ada agama aku sendiri.
Aku boleh rayakan, kau pun juga boleh rayakan. Ya. Jadi siapakah? Jadi ulama berikhtilaf, siapakah mereka yang boleh duduk bersama dalam hari perayaan mereka? Seperti fatwa Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan harus, iaitu kepada pemimpin-pemimpin besar sahaja, iaitu orang-orang yang ada kemaslahatan. Kalau muka-muka kita ni tak payahlah menebing-nebing malu, tak payah tuan-tuan. Dia pemimpin-pemimpin besar sahaja. Okey, menteri besar dipanggil, menteri besar orang Islam dipanggil kepada sambutan hari raya ataupun hari Christmas. Dia kena datanglah. Tetapi kita ni tak payahlah terhegeh-hegeh untuk menyambut sama, kerana asal hukumnya adalah haram tadi. Baik tuan-tuan, sedikitlah berkenaan dengan sambutan-sambutan perayaan tu, kerana ramai di antara kita yang terlibat dalam perkara-perkara tersebut. Baik, kita masuk pada juzuk yang kedua dalam suratul Baqarah ini. Ayat yang mula-mula sekali dalam juzuk yang kedua, iaitu ayat Allah Subhanahu wa taala daripada ayat 142 hingga 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Berkatalah orang-orang yang bodoh di kalangan manusia, apa hal ni? Apa sal mereka berpaling kiblat, berpaling arah daripada menghadap Baitul Maqdis, pergi pula menghadap Masjidil Haram, menghadap Makkah, menghadap Kaabah. Katakanlah bahawasanya milik Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala itu timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan seterusnya. Panjang ayat ni, tuan-tuan boleh semak nanti balik sehinggalah ayat yang ke 145. Jadi saya bacakan sedikit sahaja, nanti makan masa panjang. Ya tuan-tuan, bila kita tengok satu-satu perkataan, kita kupas perkataan sayaqulu sufaha. Kita ambil perkataan sufaha. Sufaha ini biasa kita dengar dalam awal-awal surah Baqarah pun Allah Ta'ala sebut sufaha, as-safih, iaitu dalam kamus-kamus tuan-tuan boleh rujuk perkataan safih ini apa makna dia, maksud dia apa. Bukan sahaja bodoh. Bodoh itu natijah daripada satu sifat lain sebenarnya. Kenapa orang ini, sebahagian manusia itu Allah Ta'ala kata dia jadi bodoh? Kenapa? Sebab itu ulama-ulama mentafsirkan, memperbahaskan perkataan sufaha ini, kenapa boleh jadi bodoh. Dan bodoh itu boleh mencapai kepada sifat-sifat yang lebih buruk sebenarnya. Kerana tindakan bodoh tadi, dia akan menjelmakan sifat-sifat yang lain. Sama ada boleh berlaku syirik, boleh berlaku fasik dia, boleh berlaku zalim dia. Kalau bodoh, tindakan bodoh itu melibatkan perkara-perkara akidah, maka boleh melibatkan ataupun boleh membawa tindakan bodoh seseorang itu boleh membawa kepada apa? Rosaknya, batalnya iman seseorang. Kalau rosak bodohnya tadi berkaitan dengan hukum fiqh, bab sembahyang, puasa dan sebagainya, mungkin membawa kepada apa? Tidak sah dia punya solat dia. Jadi ayat ini umum, cuma dikhususkan, dibagi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu hukum di sini, satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa? Berkenaan dengan arah penghadapan kita ketika kita solat. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menghadapkan apa? Arah penghadapan kiblatnya itu ke mana? Baitul Maqdis, serupa dengan arah sembahyang orang-orang Yahudi. Maka apabila Rasulullah pindah daripada Makkah ke Madinah, maka tetap masih lagi menghadap ke Madinah.
maka Rasulullah SAW berasa berasa tak seronok. Kerana orang-orang Yahudi datang, mereka kata, Muhammad, tengok Muhammad, walaupun Muhammad ni dia tak setuju dengan agama kami, agama Yahudi ni, tetapi dia tetap menghadapkan arah ketika sembahyang ke mana? Ke Baitul Maqdis. Kalaulah tidak kerana agama kami, nescaya Muhammad tak ada arah untuk sembahyang. Orang Yahudi cakap begitu, tuan-tuan. Maka syahdulah Rasulullah, dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala turun perintah untuk menghadap ke mana? Menghadap ke rumah Allah Taala, rumah nenek kakek dia. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana Kaabah itu binaannya dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi ayat ini berkaitan juga dengan ayat yang sebelumnya. Setelah Nabi Ibrahim bina Kaabah tadi, sampailah ke zaman Nabi Muhammad. Tetapi tuan-tuan, peraturannya, syariatnya belum lagi turun untuk apa? Menghadap ke mana? Ke Makkah ataupun menghadap ke Baitullah Kaabah tadi. Likulli ummatin ja'alna, setiap umat daripada kamu, kami jadikan dia syariat, undang-undang yang mungkin berbeza, tak sama dengan satu umat Nabi dahulu dengan umat Nabi sekarang ini, tuan-tuan. Maka Rasulullah SAW dia terus menghadap ke Baitul Maqdis selama berapa bulan? Lebih kurang 16 bulan lamanya, setahun lebih dia menghadap Baitul Maqdis. Sebelum ayat ini, tuan-tuan, sebenarnya telah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Taala menyebutkan dalam ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sesungguhnya kami telah lihat engkau wahai Muhammad. Nara, Allah Taala nampak. Perkataan nara ni boleh bermakna juga na'lam. Bagaimana kalau kita baca dalam suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Taala menggunakan perkataan tara. Tara juga bermakna ta'lam. Tidakkah kamu melihat, ataupun bermakna tidakkah kamu mengetahui. Begini juga bila Allah Taala firmankan, sesungguhnya telah kami lihat. Lihat macam mana? Ulama kata maknanya juga qad tara, iaitu qad nara ataupun qad na'lam, sesungguhnya telah kami mengetahui bahawa kau memalingkan, mendongak-dongak ke langit. Perkataan taqalluba ni bermakna sering apa? Sering Rasulullah ini pandang ke langit. Pandang ke langit bukan kata Allah Ta'ala itu ke langit. Bukanlah Allah Ta'ala itu di langit, tuan-tuan. Ini juga jadi masalah ni, perbahasan, perdebatan di antara ulama-ulama tauhid. Sampai ke peringkat kalau kita lihat Persatuan Ulama Selangor, salah seorang daripadanya yang saya tak setuju dengan kenyataannya. Ini ustaz ni apa? Ulama ustaz tak suka. Tidak. Kita manusia kan. Kita manusia ni ada salah silap. Apa yang dia katakan, tuan-tuan? Dia kata ada cara baru, fahaman baru yang menolak sifat 20, dia kata. Kita orang dulu, tuan-tuan, belajar apa? Sifat 20 kan, sampai hafal. Sifat 20 itu salah satu kaedah, salah satu cara untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dia kata satu bid'ah. Ni salah seorang daripada Persatuan Ulama Selangor ni. Dia mengatakan bahawa orang yang menolak sifat 20 ni tak betul dan melakukan bid'ah kerana belajar melalui konsep 3 cara yang saya sebut dahulu, iaitu apa? Rububiyah, uluhiyah dan asma'us sifat tadi. Dia kata itu bid'ah, dia kata. Arti kalau orang itu menolak sifat 20 tak betul, dia kata. Bid'ah. Jadi kita nak tegaskan kepada mereka supaya lebih telitilah apabila mereka membuat satu perkara fatwa dan sebagainya. Begitu juga mereka mengharamkan. Saya panggil seorang penceramah daripada Persatuan Ulama negeri Selangor lah.
Saya lupa nama Ustaz Sangat Zamri. Mungkin tuan pernah jumpa dia. Al-Quran harfiah tu, tahu? Kan ada terjemahan satu-satu tu. Fi, dalam, apa, satu-satu. Dia kata kaedah itu telah telah diputuskan tak boleh oleh fatwa, kata dia. Persatuan Ulama Malaysia. Jadi saya tanya dalam ceramah dia di masjid saya, apa relevannya? Saya kata saya pun mengajar tu. Dia kata bimbang, dia kata orang mentafsirkan ayat tu mengikut harfiahnya sahaja. Saya kata orang belajar umur dah tua-tua ni tuan-tuan, mampu ke hafal tasrif tu? Banyak-banyak tak mampu. Nak dekatkan, nak jadikan mereka ni betul-betul menghafal, ya, kalau kita belajar nahwu, sorak, grammar Arab ni cukup banyak kan? Dengan dia punya asal-asal dia, asas dia, matan benak dia tu, dengan sulasi, mujarad, mazid dia tu, rubai, nak apa, orang tua tak mampu dah. Dia nak belajar sekadar dia dapat memahami Al-Quran, alhamdulillah. Maka kita adalah satu cara kaedah untuk memahami Al-Quran itu secara yang mudah, dengan menterjemahkan satu-satu. Dia bimbang, Persatuan Ulama Selangor bimbang, dia kata apa? Dia bimbang bahawa orang akan salah tafsir, salah bagi makna. Orang yang ajar tu, saya kata Ustaz, mestilah orang yang faham bahasa Arab, orang yang alim bahasa Arab, baru dia boleh bawa matan harfiah tu dia ajar kat orang. Belajar apa pun semua kena ada guru, betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan boleh mengaji di rumah seorang-seorang dengan kaset? Tak boleh. Tuan-tuan mesti berhadapan dengan guru, mesti tasmi'. Sama ada guru baca, tuan-tuan dengar, ataupun tuan-tuan baca, guru dengar, baru sah. Salah satu daripada cara kaedah dia begitu. Begitu juga dengan ilmu yang lain. Dia tak boleh dengar begitu aja. Bila orang belajar harfiah ini tuan-tuan, dia mesti menghadap pada guru yang tahu, yang alim tentang bahasa Arab. Dia ambil contoh apa? Dia kata, dia ambil contoh doroba. Perkataan doroba tu asalnya pukul. Dan sedangkan daripada makna tafsir Quran itu, doroba di situ bermakna apa? Dalam suratul Baqarah ayat awal tu apa? Saya lupa. Mengatakan perumpamaan. Dia kata takut orang bagi makna pukul. Allah buat satu pukulan. Kita boleh terjemahkanlah, orang yang mengajar tu kena bagi tahu Allah Ta'ala buat satu perumpamaan. Macam kita sebut juga, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Allah Ta'ala pergi oleh Allah Ta'ala akan cahayanya. Jadi orang tak faham, dia bimbang begitu. Jadi orang yang mengajar kena terangkan maksudnya apa. Allah Ta'ala hilangkan, pergi itu bermaksud apa? Allah Ta'ala hilangkan, lenyapkan cahaya pada orang-orang munafik tadi. Maksudnya jangan kita mengongkong orang ini dengan cara-cara yang kadang-kadang memang tak masuk akal kalau dia nak kata sampai perkara itu bid'ah. Sedangkan bila belajar di Universiti Melaya pun kita belajar bab konsep rububiyah, uluhiyah, asma' sifat tu. Nak dapat degree kena belajar konsep tu tuan-tuan. Jadi Persatuan Ulama Selangor tolak, dia kata tak boleh. Macam mana ni? Tak ada satu apa? Kesamaan. Jadi macam mana tuan-tuan? Jadi saya pun berkatalah, berhujah bahawa sifat 20 ni, saya kata sifat 20 ni Imam Syafi'i pun tak belajar, saya kata. Kalau macam itu Imam Syafi'i tak betul lah, tak belajar sifat 20. Kerana siapa? Maturidi ni, pengasas sifat 20 ni, Abu Hasan Asy'ari ni lahir selepas Nabi Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mati dulu, baru mereka buat sifat 20 tadi. Jadi macam mana dia boleh kata siapa yang tolak sifat 20 ni sesat, kata dia? Mana boleh begitu? Bagi saya tak jadi masalah. Hatta kalau tuan-tuan tak belajar asma' sifat, rububiyah, uluhiyah, sifat 22 sekalipun masih sah iman. Kalau tuan-tuan orang yang belajar, buka Quran, dalam Quran ada sebut apa? Wallahu ra'ufum bil ibad innahu kana tawwaba. Kan jumpa sifat Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala tu tawwaba, maha penerima taubat. Jadi kita tahu itu sifat Allah Ta'ala. Sah tak? Sah. Hatta seseorang itu tak hafal Nabi pun masih sah lagi iman dia.
Ustaz saya ni hafal ni bodoh betul, tak mampu nak hafal. 25 Rasul saya tak hafal. Agak-agak boleh hafal semua ni. Satu-satu sebut dari sana sampai sana. Agak-agak boleh komplit tak 25. Mungkin boleh komplit Muhammad dulu dia kata. Contoh. Yang kedua Adam pergi ujung. Yang satu tak tahu lah macam mana. Sah tak tuan-tuan? Bila kita bahaskan ni secara terperinci. Sah tuan-tuan. Bagaimana? Kalaulah kau orang bawa bahawa Daud itu Nabi. Beriman tidak kamu? Ya, beriman. Cukup. Bukanlah nak mesti dihafal. Sampaikan ada orang, dia dah tua, dia salin tu. Marabbuka. Tak kenapa salin? Takut Ustaz, besok dikubur tak boleh jawab. Besok malaikat apa tanya Ustaz tadi? Kita belajar memang begitulah, kita ajar. Apa yang Allah tanya, memang Allah tanya, Allah Ta'ala akan tanya. Malaikat tanya, Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Memanglah ditanya kan. Itu asas akidah. Takkan kita nak kata patung ke dan sebagainya. Itu mesti mula-mula. Cuma yang menolong sebenarnya adalah iman kita tuan-tuan. Bukannya kita hafal. Hafal aja tapi tak amalkan, tak dapat jawab punya. Confirm tak dapat jawab. Jadi tak payahlah kita sibuk. Siapa Nabi kena tulis, ni kena catat. Nak mati bawa masuk poket. Dan nak nazak ni minta anak tolong ambil tu atas rak tu apa? Oh, catatan pertanyaan dalam kubur. Tak cukup tuan-tuan, banyak lagi. Bayangkan sampai hari kiamat kita akan ditanya oleh mungkar dan nakir tu. Ada si Allah Ta'ala aja, Muhammad aja, ke Quran aja tak, macam-macam semua Allah malaikat akan tanya. Sehinggalah di yaumul mahsyar, walaupun may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa beramal baik sebesar zarah pun Allah Ta'ala akan tunjukkan, paparkan besok di yaumul mahsyar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Walaupun kita beramal jahat sekalipun, walaupun sebesar biji sawi ataupun sebesar zarah yang kecil halus itu pun Allah Subhanahu Wa Taala besok akan persoalkan tuan-tuan. Baik. Apatah lagi bila kita membincangkan ayat ini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata, mengapa orang-orang yang bodoh ni boleh mempertikaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ini saya kata tadi satu contoh. Satu contoh apa? Satu contoh perubahan. Perubahan adat dahulu, kebiasaan-kebiasaan dahulu. Yang sekarang bila datangnya Muhammad, Allah Ta'ala ubah syariat tadi. Keadaannya dahulu. Kalau dulu kamu sakit, kamu sering jumpa bomoh, kenapa tidak kamu sekarang palingkan wajah kamu, cara kamu, daripada kalau sakit demam dulu jumpa bomoh, kenapa tidak kamu sekarang pergi mana jumpa doktor? Ubah. Oh, tak boleh, ini nenek moyang kami punya cara. Kalau sakit mesti kena jumpa dukun. Kita tidak iktiraf cara-cara yang baru tu. Itu juga kiasan perbandingan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini tuan-tuan. Begitu juga dengan hukum-hukum perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Kenapa disebut juga sufaha? Sufaha ini disebut juga dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala kata apa? Wala tu'tus sufaha amwalahum. Jangan kamu berikan kepada orang-orang yang kurang akalnya. Sufaha ditafsirkan sebagai orang yang kurang akal. Siapa kurang akal ni? Iaitu kanak-kanak yang belum memayis tuan-tuan. Yang belum balik, belum cukup akal. Dia tak tahu nak urus harta. Bila mak bapak dia mati, tinggal mereka yatim piatu, adakah kita nak serahkan harta yang beribu-ribu dalam bank? Aset-aset mak bapak dia kita serahkan bulat-bulat kepada anak dia? Tidak. Allah Ta'ala kata apa? Kamu kena uruskan harta-harta anak yatim piatu tadi. Kerana apa? Kerana mereka orang yang apa? Sufaha. Sufaha juga bermakna orang yang kurang akal. Jadi makna sufaha di sini, bila kita Allah Ta'ala tempelak orang-orang yang sufaha ni, maknanya mereka ni bodoh. Ekoran, sebab bodoh tadi kerana apa? Kurang akal mereka, sombong mereka, angkuh mereka, tidak mahu mereka menukar kiblat yang dahulu daripada Baitul Maqdis ke kiblat ataupun ke Kaabah tadi tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka Allah Ta'ala sambung
Allah Ta'ala menyebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ni sering juga kita dengar perkataan ni. Malam ni kita jumpa. Dan demikianlah juga kami jadikan kamu ni siapa? Kita ni tuan-tuan. Ummatan, satu umat, satu kelompok manusia, satu bangsa yang wasatan. Kita juga dihidangkan dengan isu wasatiyah. Apa makna wasatiyah ni? Wasatiyah ni di sini Allah Ta'ala ceritakan, kita umat Muhammad, umat yang beriman. Sebab itu dia kata wa kadzalika, dan seperti itu juga, seperti mana kami telah berikan hidayah kepada kamu, seperti itu juga kami terjadikan kamu satu umat yang wasatan. Wasatan ni apa? Dalam satu hadis diterjemahkan wasatan ini, iaitu dalam satu hadis yang sahih. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esok di hari kiamat, di yaumul mahsyar, semua orang akan ditanya, termasuklah nabi-nabi ni sebelum daripada Nabi Muhammad. Dan dalam hadis ini dirakamkan cerita siapa? Cerita Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu kan Nabi Nuh, dia bina bahtera sampaikan bulan Oktober yang lalu. Kita dihidangkan dengan kartun Disney. Apa Walt Disney. RTM dah minta maaf dah. Kerana kita hantar maksudnya kita tegur RTM, saya tak silap saya TV2. Dia paparkan cerita kartun Disneyland tu menggambarkan Nabi Nuh buat bahtera. Kartun tu bina apa? Bina bahtera Nuh. Dan Nabi Nuh itu digambarkan seorang yang gempal, kepalanya botak dalam kartun tu. Dan dibangkang oleh NGO Islam. Dan akhirnya RTM minta maaf. Dan lain kali kenapa kena tapis betul-betul. Jangan ingat tapis filem lucah aja. Itu kalau dibandingkan filem lucah dengan ini, saya rasa ini lagi bahaya. Kerana orang menggambarkan Nabi Nuh, orangnya perut boncit, kepala botak. Bawa file, yang bina kapal siapa? Gajah, singa buat kapal bahtera Nabi Nuh tu. Tapi mereka dah minta maaf, alhamdulillah. Dan lain kali jangan paparkan perkara-perkara macam itu. Itu kerja Yahudi tuan-tuan. Disneyland tu tak tahu siapa punya. Kena ngaji lah. Nak tahu asal-usul. Kita pun pakai ambil aja. Anak kita pun tengok, oh itu kartun. Mujurlah. Kita orang Jawa, orang Melayu kampung, dia tak faham bahasa Inggeris. Dia tak ada kisah. Yang faham-faham lagi biar bahaya ni. Dia tengok cerita kartun, oh Nabi Nuh apa? Nabi Nuh bina bahtera. Kerana apa? Nak mengelak tenggelam daripada banjir. Yang bina kapal siapa? Singa buat, gajah buat, unta, keldai. Ditunjukkan banyak binatang di situ tuan-tuan. Nuh ni tuan-tuan, besok di yaumul mahsyar dia akan ditanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, dia kata yud'anu yaumal qiyamah hal ballaghta fayaqulu na'am. Apa Rasulullah kata? Nuh besok akan didakwa, akan diseru, dipanggil, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Adakah hal ballaghta? Adakah engkau telah menyampaikan risalah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat kamu? Nuh kata na'am, ya aku dah sampaikan. Tetapi tuan-tuan, kerana apa terjadi persoalan begini? Kerana umat-umat Nabi Nuh ni, terutama yang telah tenggelam bersama banjir bah yang besar itu, mereka tak mengaku. Maka faydu'a qaumuhum, maka disuruh pula kepada siapa? Kepada kaum Nabi Nuh tadi. Hal ballaghakum risalah? Adakah Nuh telah menyampaikan kepada kamu risalah, wahyu yang datang daripada Allah Ta'ala ni? Adakah Nuh dah sampaikan kepada kamu? Dia kata ma'atana min nadhir wa ma'atana min ahadin. Tidak ada satu peringatan pun yang datang kepada kami, dan tidak ada satu seorang pun yang datang bagi peringatan. Umat Nabi Nuh akan jawab begitu tuan-tuan. Kerana apa? Saya kata tadi, semua orang nak lepas diri kan. Semua orang nak lepas diri di yaumul mahsyar ni. Kita cari satu dosa, satu pahala, nak memberatkan timbangan mizan kita ni yang baik. Kita akan semua cari orang. Siapa pernah jumpa? Lebih-lebih lagi orang yang hutang dengan kita ni.
Tak baik. Hutang ni saya selalu suka ingatkan hutang, kerana hutang ni bahaya tuan-tuan. Kalau lagi-lagi kalau hutang saja-saja tak nak bayar hutang. Ya tak? Bahaya. Kalau kan kita dah buat kenduri kahwin. Saya tak ada sentuh mana-mana lah, ni contoh. Ni tempat saya. Tempat saya ni orang-orang kampung, payah-payah lagi nak kahwin, dia hutang kedai acong. Masuk buku lah. Nanti lepas kahwin saya bayar lah. Oh, sebab apa? Ada salam keruk kan? Dia ada itu. Bila dah habis, selesai majlis perkahwinan, dah dapat semua kira-kira, tak nak bayar pula. Nampak? Masuk poket. Bahaya tuan-tuan. Walaupun dengan si acong. Tu kena ingat ni. Walaupun dengan orang kaping acong tu. Lebih-lebih lagi mereka yang hidup bersama dengan kita, mereka-mereka yang tidak menentang agama kita. Mereka hidup dengan cara mereka dan mereka tidak menentang agama kita ni. Lebih-lebih lagi lah. Maka kita kena jaga. Kerana apa tuan-tuan, orang yang berhutang ini, Rasulullah SAW kata apa? Orang yang berhutang ni, kalau dia berhutang, dia mampu bayar tapi tak bayar, segala amalan baik dia akan yang dapat siapa? Orang yang dia punya hutang tadi, yang dia tak bayar. Tuan buat amal baik macam mana lah? Banyak pergi masjid, banyak pergi surau, banyak naik haji, umrah, sedekah. Yang dapat orang yang tuan nak aniaya tadi, yang tuan-tuan tak bayar hutang. Kalau lepas tu pula, kalaulah orang itu pula yang kita ni tak ada buat amal baik, apa pula yang terjadi? Orang yang kita berhutang padanya tu, dia buat jahat, kita yang menanggung dia punya apa? Dia punya dosa. Wallah akbar, ini hadis sahih tuan-tuan, tak nak begitu. Macam mana ustaz? Kami bayar sebulan 500-600 ni duit kereta. Umur dah hai kan. Kepengin lagi kereta baru kan? Tak apa. Itu tak apalah. Itu dari segi itu masalah lain. Kita dah ada perjanjian. Besok pesanlah wasiat dengan anak-anak. Besok ayah mati, kau sambunglah kereta ni. Kena pesan awal dengan anak. Jadi kita tak nak berhutang begitu. Berhutang ni amat bahaya tuan-tuan. Maka Nuh ni pun ditanya. Maka Nuh kata, aku dah sampaikan risalah dah kepada umatku. Maka Allah Ta'ala tanya, may yashhadu laka, siapa yang boleh menjadi saksi kepada engkau wahai Nuh? Maka Nuh kata, Muhammad wa ummatuhu, Muhammad dan umat dia. Sebab itulah tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kata ni kita ni umat yang wasatan. Wasatan ni apa? Maka dalam hadis tu ujungnya Rasulullah kata apa? Wal wastu al adlu. Wasatiyah itu artinya adalah keadilan. Artinya kita ni umat yang adil. Kenapa kita dikatakan umat yang adil berpandukan pada hadis tadi? Kerana bila kita baca Quran, kita jumpa kisah Nuh, bagaimana sejarah Nuh dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih. Kita besok menjadi saksi kepada apa? Di hadapan Allah Ta'ala bahawa ya, Nuh memang telah sebarkan apa? Risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan umat-umat dia yang tak mau mengikutnya. Maka sebab itu kita dijadikan kita dibagi satu label yang cukup baik daripada Allah Ta'ala. Tak terjadi pada umat-umat dahulu, iaitu ummatan wasatan, iaitu umat yang adil sifatnya. Wastun ini kita baca dengan dalam hadis, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik urusan yang sederhana. Maksud wastun ni jangan diterjemahkan saja semata-mata mengikut bahasa dia. Bila sikap wastun ni sederhana, dia mesti nak adil. Macam mana dikatakan kita ni orang yang wasatan, orang yang wasatiyah terhadap keluarga kita, sesama bangsa kita, kepada agama kita. Maksudnya kita tidak melakukan perkara itu sampai melampau, sampai yang tidak dituntut oleh agama. Kalau kita orang yang beramal, kuat beramal, kita memang nak dapatkan fadilat iktikaf dalam masjid. Misalnya, kita beriktikaf lah siang malam pagi petang, lebih-lebih lagi waktu cuti ni kan. Kita beriktikaf lah, kita nak dapatkan pahala. Boleh beriktikaf, tetapi jangan menjadi umat yang melampau. Waktu kerja pun kau nak iktikaf, tak boleh. Ini layar buruk. Ada surau kat pejabat dia nak iktikaf.
Kerja tak selesai lagi. Bos tanya mana ni mak dokumen ni? Saya iktikaf lah bos. Tak boleh. Itu tidak wasatan. Tidak adil. Tidak adil pada majikan. Kita dibayar gaji mengikut masa ataupun kerja yang telah ditetapkan kepada kita. Alih-alih kita gunakan alasan ibadah kononnya untuk apa? Untuk kita melepaskan diri, maka tak boleh. Sebab itu saya suka peringatkan, kalau dalam masa-masa kita solat Jumaat ni tuan-tuan, solat Jumaat, sebab itu kadang-kadang teks-teks jaiz ni saya tak ikut kadang-kadang lah. Tapi murka nanti sultan, tuan-tuan tahu, jangan dah bagi tahu sultan, jangan. Kita sudahlah. Maksudnya macam mana? Kalau panjang, kadang-kadang ada khutbah tu panjang sangat, waktu zuhur makin lambat, nampak? Sedangkan majikan bagi pukul 2 mesti masuk ofis. Tuan-tuan bayang kalau ni contohlah kalaulah 1.20 sekarang ni baru masuk zuhur, nanti khutbahnya dah setengah jam, panjang. Mereka nak makan lagi. Nak sapeda, nak sorok lagi. Makan nanti lepas tu nak ngerokok lagi. Berapa lama makan masa? Jadi bagi saya tak ada salah sebenarnya. Exco agama kita pun, Datuk Dr. Hasan Ali menyebutkan, apabila ada orang yang mengadu berkenaan dengan sama ada isu tauliah ataupun isu penceramah-penceramah macam inilah, dia kata ya, sila adukan pada dia. Kalau yang dia kata, kalau yang didapati relevan, yang memang benar-benar tak sesuai ceramahnya dengan agama, ya kita ambil tindakan. Jadi saya rasa ceramah kita ni sesuai, tak ada masalah. Selagi mana yang kita sebut sama ada dalam khutbah ke tuan-tuan, sebutlah. Janganlah kata Allah Ta'ala tu dua, udahlah tuan-tuan. Selagi mana dalam kerangka agama, silakan. Dan kita jangan ikut buta-buta. Saya bukan tak setuju dengan jaiz. Bagus, dia dah memang sediakan teks dan sebagainya. Tapi dalam masa kita keruntuhan akhlak ini, keruntuhan akidah ini, nak menyatu padukan manusia, bagilah, hidangkanlah dengan khutbah-khutbah yang ada kena mengenalah dengan tajuk ataupun dengan isu sekarang ni, dengan isu masalah orang Melayu Islam ni yang berpecah belah. Apakah cara dia begitu? Ini isu apa? Isu dadah. Okeylah, dadah betul lah tu, bukan kata tak boleh, tapi kena tengok. Ni lebih-lebih lagi tuan-tuan, dalam tak lama lagi ni kita nak apa? Nak apa Tok Imam? Nak pergi nak mengundi ni. Ini kena jangan, patutnya sekarang ni kita sibuk dalam, kiralah dalam kita punya kuliah ceramah, ustaz-ustaz kena fokuskan sekejap aja. Sebab mungkin 2-3 bulan lagi kan. Lepas tu kau nak cerita about haid, ceritalah lagi, tak apa. Buat masa sekarang, timbulkan isu ni. Bagi faham betul-betul apakah tanggungjawab kita sebenarnya orang Islam dalam melantik kepimpinan tadi yang sebenarnya dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pemimpin yang kita nak, yang calonkan, bagaimanakah kaedah dia, cara dia bagaimana, bagi ingat balik kepada pendaftaran pengundi ni. Macam siapa-siapa yang belum daftar, terangkan berkenaan dengan cara bagaimana pengambilan daripada sistem demokrasi ini. Kenapa Islam guna sekarang sistem tersebut dan sebagainya, yang kita boleh aplikasikan untuk kita apa? Mencapai tujuan matlamat yang paling agung tadi, iaitu apa? Iaitu menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Isi dia mesti adalah kepimpinan-kepimpinan yang dipersetujui oleh Islam itu sendiri tuan-tuan. Jadi dengan kaedah-kaedah tahalluf siasi itu bagaimana kita boleh tak kita bersama bersekongkol dengan orang-orang kafir dalam hal ini, dan bagaimanakah pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Jangan terus kita temeng, janganlah kamu lantik orang-orang kafir menjadi pemimpin, begitu saja, tanpa kita melihat perbahasan dia. Perlu kita ingat dia tuan-tuan, bahawa hakikat kita hidup di Malaysia ini, kita memang bercampur aduk dengan orang lain-lain bangsa, lain-lain agama. Kita ikut bersama dengan orang-orang kafir ni. Saya peringatkan lagi, bukan kita setuju dengan mereka, bukan kita jadikan mereka itu wali, sebenarnya tidak.
Tetapi kita nak mendapatkan satu kuasa yang mana tak boleh tidak, kita nakkan juga sokongan daripada mereka. Itu hakikat. Kita kena berpijak di bumi yang nyata. Kalau tidak tuan-tuan, Islam kita, agama kita hanyalah agama pada atas nama sahaja. Sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi peneraju kepada agama Islam kita, tetapi masih lagi kita rambang dan tak dapat lagi kita memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, umat yang wasatan itu adalah umat yang adil. Saya sebut tadi, adil kita terhadap diri, adil terhadap keluarga, adil terhadap masyarakat, adil terhadap bangsa lain, adil terhadap pemerintahan, adil kita dari segala aspek kehidupan yang kita jalankan setiap hari, tuan-tuan. Itu yang dikatakan umat yang wasatan. Jangan umat yang adil. Nak kata adil ni macam mana? Anak saya seorang apa, darjah berapa? Darjah 5. Satu hari RM1 belanja dia. Yang sekolah menengah, yang duduk di asrama ataupun yang duduk sendiri, yang duduk rumah sewa, yang duduk universiti, adakah satu hari RM1? Adil Ustaz? Tak begitu. Sebab itu kita bila kata adil ini maknanya sama rata, dia tak betul. Itu asal dari segi bahasa aja. Dari segi maknanya mestilah apa? Meletakkan hak dia kepada yang berhak, meletakkan hak dia. Anak dah sekolah rendah, mungkin dia cukup RM1.50, RM2 belanja. Tapi anak-anak yang di luar di universiti, mungkin satu hari tak cukup RM1, RM2, mesti dia terpaksa RM5 satu hari ataupun RM10. Itu kita kena letakkan keadilan wasatiyah tadi. Anak lelaki pakaikan seluar, anak perempuan kita pakaikan tudung. Itulah dikatakan wasatiyah, keadilan, kesederhanaan. Maksud tidak melampau sebagaimana saya bagi contoh tadi, ataupun tidak mengurangi. Macam dalam sembahyang pun ada keadilan dalam sembahyang. Macam mana bila kita sembahyang ni, tuan-tuan, kita solat, bila kita sebut arah kiblat ni, dia termasuknya berkait secara langsung. Perbincangan ini berkenaan dengan sembahyang sebenarnya. Sebab bila kita bincang pasal sembahyang ini, syarat sah sembahyang itu mesti kita menghadap ke mana? Menghadap arah kiblat. Kadang-kadang saya tengok orang sembahyang ni, dia tak sempurna lagi. Dia berjalan-jalan Allahu Akbar. Dan perlu diingat dalam sembahyang ini, di antara syarat dia mesti apa? Rukun dia mesti berdiri betul. Saya tengok apa asal kelang kabut, tak tahulah, kaki ada duri katnya. Allahu Akbar. Dia belum berhenti pergi. Tak sah. Dalam mazhab kita Syafi'i, tak sah kalau kita sembahyang ni, tuan-tuan, kita tak tetap dulu, tak betul-betul menghadap kiblat. Mesti di antara syarat dia apa? Berdiri betul. Belum berdiri betul lagi, Allahu Akbar. Ada bergoyang, tak menghadap lagi betul-betul. Banyak masyarakat kita kadang-kadang agaknya tak belajar buat sembahyang. Sebab tu ustaz daripada dulu sampai sekarang ngajar buat sembahyang aja kan. Sebab tak betul-betul lagi sembahyang kan. Dan dalam sembahyang tu yang biasa kita tengoklah, dengan lamanya Allahu Akbar. Dekat surau ni tak ada saya tengok. Okey, alhamdulillah. Surau tempat lain, Allahu Akbar. Saya baru-baru pergi satu tempat di Morib. Orang kampung, tuan. Padahal dulu kalau pondok-pondok ni di mana? Di kampung kan. Hebat-hebat. Tapi sekarang terbalik. Di kampung dah tak tahu agama balik. Allah lama. Allahu Akbar. Dia tak tahu macam mana nak masukkan niat agaknya. Agaknya dia nak baca sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kalau itu yang tuan-tuan nak baca, memanglah tak cukup 4-5 rakaat. Memang Allah Akbar. Tak belajar. Payah. Sambung. Lepas tu tak masuk-masuk lah tu. Bila dia masuk, time imam dah rokok. Pandai kepala otak dia tak nak berdiri lama dengan imam baca. Itu akal bagi saya lah tu. Imam sebelum ni kita tengok Allahu Akbar. Allahu Akbar tak jadi. Imam Allahu Akbar, terus dapat. Allahu Akbar ikut rokok. Pandai. Tak boleh macam itu. Sebab dia duduk berdiri sama dengan imam. Mula-mula dia dapat takbir cukup Allahu Akbar. Kan lintasan kita dah hadap kiblat tu, lintasan kita tu kan kita belajar dalam niat ni dia ada rukun lah.
Kalau kita ambil agak terperinci sikit, mendalam sikit. Rukun niat ni ada apa? Tiga. Dia ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Dalam sembahyang fardu dia kena ada ni. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad ni apa? Sahaja aku. Ta'arud ni apa? Fardu. Ta'yin ni apa? Isyak, subuh ke? Kan tiga je, apa panjang-panjang. Saya dulu kat sekolah rendah ustaz dia ajar begitu. Nak tunai lah, nak apalah macam-macam. Artinya sahaja aku sembahyang fardu isyak cukup. Sahaja aku sembahyang, sahaja aku solat fardu isyak dah cukup dah. Tak payah nak panjang tunai kerana Allah Taala, tak ada. Sebab apa dia ambil perkataan daripada apa? Terjemahan usolli fardal isya'i kan? Bila terjemah. Itu tak ada, kebanyakan ulama kata tak ada sunat pun sebut usolli tu. Kalau tuan-tuan nak baca pun bacalah. Yang sunat sebelum sembahyang ni apa? Istighfar. Baca qul a'udzu birabbin nas. Itu pun tengoklah. Kalau makmum semua dah saf lurus, janganlah pak imam qul a'udzu birabbin nas. Istighfar 3 kali, jenuh nunggu. Saya belakang ada seorang di satu tempat di mana? Di Bangkong. Imam dia. Kita dah saf ni. Dia saf. Baguslah, betul lah. Itu hak siapa? Hak imam. Memang imam berhak. Dia tak boleh mula selagi apa? Selagi makmum ni tak betul-betul. Renggang lagi ataupun saf kiri lebih panjang daripada saf kanan. Imam berhak esok lagi. Kena esok, wajib ikut. Itu pemimpin. Sebab pemimpin betul. Selagi dia tak melakukan kesalahan, kita wajib ikut tuan-tuan. Ya. Dah berdiri. Wah, astaghfirullahalazim. 3 kali tu bacanya panjang. Lepas tu qul a'udzu birabbina, aduh dah redek dah. Patut kalau aku dah habis Fatihah dah. Dia lagi. Lepas tu qul a'udzu birabbina, istighfar astaghfirullahalazim. Allazi yang panjang lagi pula tu. Agak-agak lah saya kata. Kalau agak-agak kamu tengok imam ni, jadi kan imam ni dia pemimpin kan. Dia tak boleh karepe dewek tak boleh. Dia tak boleh sukati dia jadi pemimpin ni tuan-tuan. Mesti rakyat apa dia? Rakyat didahulukan. Jadi imam ni. Tengok ada orang tua capek. Tempat saya tukang azan bukan Bilal. Bilalnya bekerja, orang muda kan. Zuhur asar tak dapat, tapi seorang tua yang dah besar lah. Rajin sungguh di azan orang kampung saya seorang ni. Nama Encik Umat Jani. Mudah-mudahan Allah Taala berikan panjang umur, murah rezeki pada dia. Rajin azan dia tuan-tuan. Dia kalau sembahyang tapi di atas apa? Kadang-kadang kerusi. Kalau tak atas kerusi tak ada. Sampaikan saya tengok pernah dia sembahyang, sampaikan nak menungging-nungging. Pak imam panjang sangat tuan-tuan. Kesian dia tengok. Itu namanya apa? Tak rakyat didahulukan. Tuan-tuan kena baca dah tahu. Lainlah kalau macam saya ni sekali-sekala saya tak tahu sangat jemaah di sini kan. Lagipun macam tuan-tuan ni orang yang bukanlah kenal sangat lah kan. Kenal lah, tak macam di kampung lain. Di kampung dengan penduduknya sedikit, kita kenal sangat. Wak ni wak siapa, umur dia berapa. Kenal sangat. Kalau sembahyang memang dia selalu gini-gini. Pak imam baca panjang sampai 1 lai tuan-tuan. 1 lai panjang. 2 muka panjang. 1 muka pun dah cukup lah panjang tu. Kalau saya paling panjang pun setengah muka. 1 muka tu saya bagi 2. Kerana mengenangkan apa? Orang belakang dia tak faham. Paling kuat silap-silap dia ngantuk nanti dia. Ngangguk-ngangguk dalam sembahyang. Bukan ngangguk faham, ngangguk ngantuk. Macam orang baca khutbah pun begitu. Panjang sangat. Sunnahnya dipendekkan kan. Sembahyang dia yang lama. Jadi kita kena ingat dalam kita jadi imam pun begitu. Baca yang ikut sederhana. Itu pun termasuk wasatiyah, kesederhanaan, kecuali yang telah tetap sunnahnya. Yang Rasulullah dah kata apa? Kalau pagi Jumaat mesti baca surah sejadah dituntut sangat. Saya ingat saya tak pernah tinggalkan pagi Jumaat. Mesti itu sederhana tu begitulah. Arti surah sejadah tu dibaca, itu wasatiyah lah tu. Itu Pak Imam tu memang berlaku adil dia. Pun bukan semestinya baca surah sejadah. Tempat saya, tempat transit tuan-tuan orang. Kadang-kadang waktu Sabtu Ahad ni cukup ramai siang-siang. Pagi-pagi orang nak pergi bekerja, singgah situ.
Kalau kami nak tunggu sampai jemaah begitu ramai lah, orang-orang karya semua datang semua, kesian orang yang nak pergi kerja tuan-tuan. Dia masuk mungkin pukul 7, nak sampai ke LA lagi. Kita agak-agak lah 10 minit. Dan janganlah kita pula orang yang dah lambat ni, udahlah tahu lambat, duk sembahyang sunat lagi. Dia tempohnya sebaiknya macam mana? Lepas azan ni normal lah ya. Lepas azan, solat 2 rakaat yang sederhana. Kalau solat itu panjang, isyak tak apalah. Kalau yang pendek janganlah, macam maghrib. Tempohnya cukup 2 rakaat, lepas tu qamat. Setengah-setengah tempat malah tak buat sunat maghrib. Kerana apa? Waktu dia pendek. Kalau kita nak buat pun tak jadi masalah buat. Tapi jangan orang yang dah sembahyang sunat ni Assalamualaikum, Pak Bilal lah, kita ambil panduan Pak Bilal ataupun Pak Imam. Sebab dia yang ada di situ. Dia yang azan, lepas azan dia sembahyang sunat 2 rakaat. Tu tempoh yang cantik lah tu kalau sembahyang yang pendek. Apa waktu dia? Kita datang lambat, Allahu Akbar lagi. Nanti pula orang baru datang tengok, ada orang sembahyang sunat lagi, Allahu Akbar sana lagi. Pak Bilal sepak dia untuk sepak orang macam ini. Sebab apa saya kata sepak, tuan-tuan? Dia komplain balik tempat kami. Dia komplain apalah orang tengah sembahyang sunat, Pak Bilal qamat. Dia tak tahu dah 2-3 generasi sembahyang dah. Sebab sedangkan sembahyang maghrib kan di situ ada peti apa? Apa peti apa tu nama? Cadangan. Ada tulis situ. Ada yang tandas komplainnya apa? Tandasnya busuk. Tandas memanglah busuk. Tempat berak. Kami, saya kata itulah tuan-tuan, tempat kami memang duit tak banyak, orangnya sikit, dah pindah ke Salak semua. Memang tak dapat peruntukan banyak. Kita pun dah lantik siap sampai 3 orang. Kita tambah lagi dia punya apa? Dia punya gaji allowance tu. Nak macam mana yang jadi siap pun dah tua-tua bongkok. Mak baru ni mesyuarat, kita beli, putuskan cari vacuum yang tinggi nilai dia. Yang mudah, yang lagi power kan, itu pun berapa ribu. Saya ingat masjid saya dengan surau tuan-tuan banyak. Berapa je duit ini? Ada 40 ribu. Saya 20 ribu pun tak ada. Tengok tuan-tuan, arti dengan kami nak nak bayar allowance ni, Masya Allah tak mampu. Kita orang awam kena faham. Kadang-kadang baru kita basuh jirus, orang datang dia tak pam. Belonggoklah tai kat situ tuan-tuan, macam dodol. Macam-macam. Jadi masyarakat ni kadang tak faham. Dia datang dia berak aja. Ulu-ulu lah masuk situ kan. Tabung tu ada dekat. Sampaikan kami letak tabung macam kat bagan lalang tu. Tabung apa masuk tandas. Kan kena bayar. Sampai kami letak situ. Bagi biar faham. Engkau dah pakai air bayar masuk, bukan bayar. Sumbanglah 50 sen ke. Kan ramai kalau ada 100 orang 50 sen dah dapat 50 ringgit kan di situ. Untuk biaya-biaya bab tu dah jauh. Itu juga dikatakan umat yang wasatan tadi. Saya ingat, saya balik tadi. Qasat ta'arud ta'yin tadi betul. Allahu Akbar. Cukup. Jangan nak panjang-panjang. Agaknya kenapa yang tak masuk-masuk tu agaknya? Apa sebab tak masuk-masuk tu? Kita pun tak faham. Sedangkan niat itu lintasan. Saja aku sembahyang fardu isyak. Dah cukup, dah sah dah. Lagi kalau sembahyang sunat, ta'arud tak payah. Tak payah sebut. Kalau tuan-tuan sembahyang sunat isyak, sebelum isyak tuan sembahyang nanti, cukup 2 saja. Saja aku sembahyang isyak cukup. Tak payah sebut sunat, tak payah sebut fardu pun tak apa. Tentang kalau tengok kitab-kitab tua, begitulah perbahasan dia. Kitab Imam Syafi'i. Arti kalau tuan-tuan tak sebut fardu, saja aku sembahyang isyak, artinya sembahyang tuan-tuan tu adalah sembahyang sunat. Sebab tuan-tuan tak sebut ta'arud dia. Tapi kalau tuan-tuan sebut fardu, saja aku sembahyang fardu isyak, maka sembahyang itu sembahyang fardu isyak lah tu yang 4 rakaat. Macam sunat tahiyatul masjid, cukup 1 aja. Saja aku sembahyang, cukup. Tak payah sebut saja aku sembahyang tahiyatul masjid, menghormati masjid 2 rakaat tunai. Kerana Allah Ta'ala tak payah. Saja aku sembahyang pun dah cukup. Jadi sebenarnya perkara-perkara beginilah kadang-kadang yang ilmu ni yang tak ada.
Sebab itu di antara sebab penolakan orang-orang Yahudi ni ataupun orang-orang munafik di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya mereka berpaling tadi adalah kerana disebabkan antaranya apa? Mereka orang-orang yang tak tahu, orang-orang yang jahil tentang agama ni, tuan-tuan. Baik, kita habiskan sikit lagi ya. Tuan-tuan boleh sambung sendiri, boleh lihat dalam tafsir sambungan ayat ni. Baik, cuma yang saya nak perbincangkan di sini dalam kitab Ali Syahbudin ini, Rawai'ul Bayan fi Ahkami Ayatil Quranul Karim. Dia membincangkan beberapa perkara yang saya rasa kita perlu ambil perhatian. Baik. Yang pertama dia kata, adakah kalau kita nak menghadap ini ataupun apakah yang dikatakan Masjidil Haram itu? Bila Allah Taala kata fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hendaklah kamu hadapkan muka kamu ni ke mana? Ke Masjidil Haram. Sekarang masalahnya Masjidil Haram ke, Makkah ke, Kaabah ke? Mana satu ni, tuan-tuan? Jadi ulama-ulama dia berselisih pendapat. Pendapat ulama Syafi'i kita dan ulama Hambali mengatakan mesti betul-betul penghadapan kita ni di titik Kaabah tu. Di mana Kaabah tu, kotak Kaabah tu, di situ mesti kita menghadap. Walaupun kita berada di mana-mana. Di Malaysia ke, apatah lagi di Masjidil Haram itu sendiri. Sebab itu kalau orang-orang yang di Masjidil Haram tu tengok kan, dia punya saf memanglah melengkung. Kan? Sebab arah tu mesti arah Kaabah. Sebab itu kita juga kita nak tentukan arah kiblat, kita panggil orang dari mana? Mungkin daripada JAKIM ke kan, kita tengok betul-betul arah dia kompos ni kan, mana betul-betul titik kata itu Kaabah. Tetapi dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan tak perlu. Yang penting kalau orang itu duduk dalam Masjidil Haram, dia wajib menghadap apa? Menghadap ke Kaabah. Kalau orang yang duduk di luar di Masjidil Haram, duduk di bandar dia, cukup dia menghadap ke itu yang namanya apa? Masjidil Haram. Kerana hakikat bila dia menghadap ke Masjidil Haram, artinya dia menghadap ke mana? Menghadap ke Makkah. Dan Hanafi kata lagi, kalau orang di Malaysia, orang-orang yang di luar daripada tanah suci ni, bagaimana? Cukup dia memfokuskan Makkah itu. Tanda peta kita sekarang menghadap sana. Kerana apa? Oh, di situ Makkah ke, di situ Arab Saudi. Cukup begitu kata Imam Hanafi. Sebab dia berdalil kepada ayat ni, wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana sahaja kamu berada, palingkanlah muka kamu ke arah kiblat. Maksudnya kalau kita dekat hutan pun, di lautan pun, di daratan, di mana pun, cepat-cepat, tuan-tuan. Dalilnya apa? Dalilnya ketika perintah ni, tuan-tuan, datang kepada Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah SAW dapat perintah Allah Ta'ala supaya apa? Supaya memalingkan waktu ataupun sembahyang menghadap ke Kaabah tadi. Ketika itu, tuan-tuan, para sahabat yang lain sedang sembahyang menghadap ke mana? Sembahyang subuh menghadap ke Baitul Maqdis. Keluar salah seorang yang bermakmum dengan Rasulullah yang menghadap ke Kaabah tadi. Dia keluar, dia jumpa dengan sahabat di masjid yang sedang sembahyang menghadap di Baitul Maqdis. Dia terus cakap, telah turun, demi Allah, dia kata, aku solat bersama Rasulullah. Rasulullah dah tak sembahyang menghadap Baitul Maqdis, tetapi dah sembahyang menghadap ke mana? Kaabah. Sedangkan sembahyangnya yang mula-mula sekali di mana? Waktu apa? Waktu asar. Tetapi sampainya dah lama, tuan-tuan, dibagi tahu kepada orang-orang yang sedang sembahyang subuh. Masa tu juga, tuan-tuan, para sahabat dia tidak batalkan sembahyang. Katalah sana apa? Kiblat, apa? Masjidil Haram. Itu Masjidil Aqsa. Mereka sembahyang menghadap Masjidil Aqsa. Tiba-tiba seorang sahabat kata, Rasulullah dah sembahyang menghadap Kaabah. Terus saja mereka pindah. Nampak? Terus memalingkan ke mana? Ke arah Kaabah. Dalam keadaan subuh yang gelap.
dalam keadaan mereka yang tak ada kompas pun. Dan tidak ditentukan oleh ulama mesti betul-betul, tak ada. Artinya mana yang kita rasa tepat cukup memadai untuk menghadap ke Kaabah. Sedangkan Madinah dengan Makkah tu bukannya dekat kan, dalam keadaan gelap lagi. Artinya sahabat bersembahyang pun dalam keadaan yang gelap begitu waktu subuh pun terus menghadap yang mereka rasa tepat, mereka boleh menghadap. Sebab itu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah dengan amalan-amalan kami sebelum ini? Engkau bagi tahu waktu asar, engkau buat waktu asar dah menghadap ya Rasulullah. Menghadap mana? Menghadap ke Kaabah. Maghrib, Isya dan subuh ni kami buat menghadap ke mana? Menghadap Masjidil Aqsa. Maka Allah Taala pun turunkan ayat dalam ayat ni juga, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Taala tidak menyia-nyiakan iman mereka. Kenapa disebut solat itu iman? Nampak? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak mensia-siakan iman mereka. Sedangkan masalahnya solat. Kenapa Allah Ta'ala sebut iman? Kerana bukti seseorang yang beriman adalah solat. Kan kita dah belajar kan apa itu iman ketika Jibril datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, mahwal iman, ihsan dan sebagainya. Maka iman itu adalah apa? At-tasdiqu bil qalb, membenarkan dalam hati, wa takriru bil lisan ataupun bil aqwal dengan mulut, wal a'malu bil arkan ataupun bil jawari. Maka sah iman seseorang itu adalah kerana apa? Dia buktikan dengan amalan dia. Allah Taala kata, kamu yang dahulu tu dulu sudahlah. Macam kita lah kan, dah terlajak selama ni kami tak tahu Ustaz bahawa hukum-hukum ni wajib, sembahyang ni kena macam ni. Kami sembahyang dengan cara kami dulu, yang kami faham. Macam mana Ustaz? Artinya apa? Berdalilkan ayat ni, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Taala tidak akan sia-siakan apa yang kamu dah buat dahulu, yang sepengetahuan kamu, yang kamu dapat dulu macam itu cukup, tak apalah. Tapi sekarang artinya jangan lagi kamu palingkan arah kamu ke mana? Baitul Maqdis. Dan artinya bila kita dah tahu tuan-tuan hukum Allah Ta'ala ini, termasuklah hukum hudud dia dan sebagainya, adalah satu perkara yang wajib, yang dulu kita tak sokong, tak apalah. Allah Ta'ala maha mengetahui, kita tak mampu, tak tahu, tak ada orang sampaikan pun. Tapi sekarang bila dah sampai kepada kita pengetahuan, maka jangan kita kembali kepada kekufuran, kepada perkara-perkara yang tak betul dahulu. Moga-moga ataupun mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rukunkan hidup kita bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ada apa-apa tuan-tuan? 1 minit. Berkenaan dengan kiblat ni ataupun sembahyang ini. Ya tuan. Waktu asar. Bertukar kiblat. Masjid Aqsa. Pusing. Pusing je lah, bergerak je lah. Cuma kita taklah dihidangkan ataupun di mana arahnya tak cakap lah. Tapi dalam hadis tu sebut, dia kata ketika itu juga sahabat terus berpaling menghadap mana? Menghadap Makkah. Tak tahulah sama ada bertentangan arah dia ke, berkiblatan tu kan, dua kiblat tadi. Artinya ketika itu mereka sembahyang dua kiblat lah kan, satu Masjidil Aqsa, satu Masjidil Haram. Artinya imam jadi belakang itu imam kena ke depan lah, itu je. Bergerak ke depan, tak jadi masalah. Kemudian perlu kita ingat, dalam ketika itu belum ada lagi ikhtilaf mazhab. Dalam ketika itu tidak ada lagi ikhtilaf mazhab, tak ada lagi perdebatan mengenai bergerak 3 kali batal. Sekarang ada kan? Sekarang kalau mazhab kita bergerak 3 kali batal. Dalam mazhab lain tak ada pula batal, betul?
Mereka sami Allahu liman hamidah. Mana ada berhenti? Tak ada berhenti kan tuan-tuan? Tak ada. Dia pegang, dia betulkan jubah dia. Sami Allahu liman hamidah. Dia pegang kain dia. Terus apa? Terus sujud. Artinya benda itu dalam ikhtilaf. Artinya kalau dalam keadaan yang macam itu dikatakan darurah. Terpaksa, mesti dia dah tahu, dia wajib tukar arah dia. Arti ketika itu jangan, tak boleh dibatalkan. Walaupun keadaan sekarang lah, katalah sekarang ini pun berlaku, katalah di hutan. Tiba-tiba kita dah dapat, kita yang kita syak, yang kita pasti di sini. Tiba-tiba ada seorang yang tahu ketika tengah sembahyang, dia belum sembahyang, sembahyang di sana kiblat, maka tak boleh batalkan. Terus saja pusing. Tu kaedah dia. Caranya macam mana? Dah tak nak, memang kena langkah lah. Janganlah ketika itu tuan-tuan sibuk. Syafi'i tak boleh. Syafi'i tak boleh bergerak banyak kali misalnya. Batal. Jadi dalam keadaan tertentu tuan-tuan, kita kena keutamaan yang itu tadi. Ya. Bukanlah kita menolak dalam mazhab, tidak. Ya. Sebab tadi apa? Asalnya kita dah pasti. Tetapi berlaku macam ni, kita pindah saja. Jadi macam mana agaknya cara dia? Nak kena praktikkan lah. Pak Imam dah duduk belakang, Pak Imam kena ke depan lah. Bagi ruang Pak Imam itu aja. Kalau nak ikut juga mazhab Syafi'i, kalau katalah nak pindah tadi, Pak Imam dah kat belakang ni kan, makmum jadi imam. Dia jadi makmum seorang pula. Jadi dia kena ke depan. Cara kalau bergerak, macam mana cara bergerak dalam mazhab Syafi'i ni? Yang dikatakan tidak boleh 3 kali berturut-turut. Ada 2 lah cara. Cara yang biasa, 1, 2, berhenti. Kadar mana? Subhanallah, langkah lagi. Jangan pula jadi 1, 2 lama tu. Nak lari ke ni? Sekadar subhanallah. Artinya yang berturut-turut itu tak memenuhi kadar subhanallah. 1, 2, tak sempat subhanallah. Yang ini, terletak ini tak sempat subhanallah, habis dia dah melangkah. Itu dikatakan berturut-turut. Allah begini. Terus subhanallah. 1 apa? Dah berhentilah tu. Langkah lagi. Ataupun yang kadang-kadang orang buat, dia buat begini. 1, 2. Tu kira dah 2 lah tu. Nanti 1, 2 kali macam itu juga. Tu kaedah dia. Tuan-tuan boleh ikutlah yang mana. Tapi bagi saya, kalau yang nak cepat, langkah 1, 2 berhenti. Tak payah ni sambung-sambung. Jadi lambat kan? 1, 2 lambat. Yang cepat 1, 2. Nampak dah panjang lagi. Berhenti sekejap je. Subhanallah. Sambung lagi. 1, 2. Subhanallah. Itu yang dikatakan tomak ninah ataupun berhenti tadi. Begitu juga kita kan sami Allah kan. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Terus kita apa? Sujud pun tak apa, kerana kadar tomak ninah itu adalah kadar subhanallah. Ya. Jadi setakat itu saja insya-Allah. Kita tuan. Ya. Lainnya tak apa. Ya betul, tak sah. Dalam mazhab kita, kalau dah ada arah yang telah ditentukan kan, katalah sana kan, tak perasan atas kan. Kalau tuan-tuan lepas habis sembahyang lah, tuan-tuan wajib pulang balik. Sebab menghadap kiblat ni syarat sah rukun, syarat sah sembahyang. Katalah kita dah assalamualaikum, kita menghadap sana kan. Bila lepas tu nak sana rupanya, wajib ulang balik. Artinya apa? Bila tak memenuhi syarat sah, sembahyang tak sah. Betul tuan. Tuan-tuan memang kena teguh. Kena cakap. Nanti kalau orang tengah sembahyang tu cakap dengan dia, sana. Cakap je lah. Kiblat sana lah tuan. Walaupun dia tengah sembahyang. Nanti dia akan pindah sana. Sebab itu kepada tuan-tuan yang mungkin agak badan besar, gempal ni, kadang-kadang tu tengok macam mana kalau dia duduk tahiyat akhir. Sebab kita sepenuhnya sepanjang sembahyang tu, dada ni mesti menghadap mana? Menghadap kiblat. Kadang-kadang dia sengit je. Paha besar kan. Jadi kerana apa? Dia kata nak duduk tahiyat akhir tu, bontot tu mesti nak dekat lantai punya pasal, sampaikan kiblat dia boleh apa? Boleh berpaling ke sana pula. Susah. Jadi saya peringatkan kepada sahabat-sahabat yang susah duduk tahiyat awal tu, tahiyat akhir, nak duduk juga cara Syafi'i, duduk atas bontot tak payahlah saya kata.
Kalau sampai boleh memalingkan kiblat tadi. Sampai macam mana? Sengit dia tengok. Ada yang menghadap sana dah. Kiblat sana. Sebab apa dia gini-gini lah kesiannya, tuan-tuan. Kerana badan dia gemuk. Dia nak juga gitu, saya tak payah. Duduk aja tahiyat awal begini. Dah pasti dia akan menghadap kiblat. Kalau tahiyat akhir dah begini dah. Dah pergi sana dah perginya. Jadi tak nak. Jadi ikutlah. Kemampuan, tak ada paksaan dalam kita, agama kita tak ada paksa begitu. Semampu kita boleh lakukan, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Saya minta ampun kepada tuan-tuan kalau tersalah silap saya, dan tuan-tuan untuk penjelasan yang lebih tuan-tuan boleh rujuklah kepada orang-orang yang lebih alim, mungkin yang tak seperandangan, tak sependapat dengan saya, ataupun bukalah kepada kitab-kitab fiqh yang lebih mendalam membincangkan dengan bab ini. Cuma yang pastinya apa tujuan di antara ayat ini dibacakan adalah kita jangan jadi orang yang protes tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Tuan-tuan kena ingat 80% ayat Quran adalah bab akidah. Betul. Betul, bila mentafsirkan ayat Quran semua berkaitan dengan akidah, tuan-tuan. Tengok bila kita bincang ni kan, Allah Taala tempelak dulu sifat orang membangkang. Tu akidah tu. Baru dia sebutkan pasal apa? Menghadap kiblat tadi. Allah Taala sebut dulu sayaqulu sufa, bodoh betul orang yang apa? Yang membangkang ni. Baru disebut dengan fiqh dia. Sebab tu bila kalau mengaji dengan saya macam inilah, memang kita akan bincang saja ayat, kebanyakannya ayat tauhid. 80% kan, banyak bukan sikit. Semua, dan setengah ulama kata semua, dia kata memang Quran ni bincangkan semua bab akidah. Walaupun kita bincang bab kiblat, arah tadi, maksud arah juga diterjemahkan, artinya arah kita, ikutan kita. Nampak? Adakah kiblat kita, arah kita ikutan ini Allah Ta'ala, ataupun ikutan kepada wala pada yang lain? Nampak? Sampaikan diterjemahkan begitu. Menunjukkan bahawa bab akidah, bab tauhid ni terlalu besar, meliputi dalam kebanyakannya dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu janganlah tuan-tuan, jangan bila tuan-tuan bincang, walaupun saya kata bab haid ke apa, bab haid itu pun berkaitan dengan akidah. Ya, haid bukan akidah. Siapa yang mengatakan halal menjima isteri dalam keadaan haid, maka murtad hukum dia. Akidah tak? Akidah. Mungkin dari segi lain kita kita nak bersuci kan, caranya bagaimana, itu ya fiqh dia. Tapi etikad dia, kepercayaan dia, pegangan dia. Kalau sampai tuan-tuan kata, saya kata tadi apa? Kalau macam mana kalau buat kata macam kalau buat juga berjima dengan isteri waktu haid. Sebab saya pernah kata dulu pada tuan-tuan kan, ada yang mengadu pada saya, isteri saya ni dia suka berjima ketika waktu haid. Nampak? Rupanya ada, tuan-tuan, kes begitu. Ada. Waktu haid itulah dia suka mengajak saya untuk melakukan persetubuhan. Kena bagi ingatlah. Kalau dia buat, dia tetap mengatakan hukumnya haram, berdosa besar, saya kata. Berdosa besar, terlalu besar. Tetapi kalau dia melakukan itu dengan mengatakan lagi, alah tak apa. tak apa tu jadi murtad. Dia mengubah hukum yang telah diittifakkan oleh ulama. Dan ijma' semua kata begitu. Jadi sebab itu kata, bincang perkara apa pun semuanya akan berkaitan dengan tauhid dan akidah. Ya, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.